kaum ibu, kaum bapa, tetangga-tetangga surau, Tuan Haji Mujir, khususnya rakan-rakan, sahabat-sahabat ya, yang sempat hadir bersama pada malam ni. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpahan rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni, diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk kita berada di rumahnya, dapat kita melaksanakan amal ibadah yang telah difardukan kepada kita. Mudah-mudahan segala amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat kebaikan kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masuk ke pengajaran yang ketiga, muka surat 20 ya. Pengajaran ketiga muka surat 20. Rezeki menjauh dari orang yang tamak. Ya, rezeki menjauh dari orang yang tamak. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, iqna. Iqna ni apa dia? Dalam bahasa Arab qana'a. Qana'a ni iaitu rasa cukup lah. Ya, qana'a ni kita katakan sebagai terima apa yang diberi. Qana'a ni kita terima saja apa yang diberi. Dan dalam bahasa Arab qana'a ni qina, itu topeng muka. Ya, itu saya qana'a tu ialah dalam bahasa Arabnya ialah nilah berterima apa yang diberi. Terima juga walaupun terpaksa ke tak terpaksa ke, terima saja apa yang diberi. Itu maksudnya qana'a. Kemudian qina'un. Qina'un ini maksudnya ialah topeng. Qina'un, topeng muka. Qina'un, iaitu bawah tu atas tu, bawah tu qana'a. Atas tu qina'un, lebih kurang dekat jugalah maksud dia. Ya, qina'un ni topeng muka. Topeng muka ni maknanya kalau kita dapat sesuatu yang kita tak berapa suka pun kita senyum juga. Kalau kita dapat pun benda tu tak cukup pun kita senyum juga. Kan? Kita buat wajah yang baik ya ketika mana dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam itulah. Kita harapkan hari ni sale dapat 1,000 tapi dapat 100 saja. Senyumlah. Kan? Doalah pada Allah Subhanahu wa taala, kan, maknanya janganlah kita tunjukkan muka kita mengerut bila dapat kurang. Jadi tak adalah nama qana'a tu. Qana'a ni dalam maksud yang lain, itulah maksud dia, iaitu terima sahaja apa yang diberi. Ya, terima saja apa yang diberi. Ya, kemudian orang Arab juga ada sebut iqna. Iqna'un. Ya, alif qaf nun alif ain. Iqna'un. Iqna'un ni ialah pujuk sampai dapat. Pujuk sampai dapat. Orang Arab panggil pujuk sampai dapat, iqna'un. Jadi maknanya qana'a ni ialah benda yang kita buat, ya, kita pura-pura sampai kita orang tu kita menerima sesuatu benda ni sampai keadaan hati kita pun ikut sama. Maknanya kalaupun kita rasa benda tu tak cukup, ya, kita rasa kita layak dapat lebih baik, tapi pemberian Allah tu kita ajar diri kita ni supaya terima apa yang kita dapat. Terimalah. Okey, terimalah seadanya. Okey. Kita nak yang sehat tapi dapat yang tak sehat. Terimalah, belajarlah terima ya apa yang kita dapat. Macam itulah. Okey. Kemudian iqna tastaghni. Hendaklah kamu ajar diri kamu sentiasa terima apa yang diberi. Ya, iqna, ajar diri kamu terima apa yang diberi, maknanya sifat cukuplah. Ya, sifat cukup ataupun qanaah, sifat cukup. Tastaghni. Tastaghni ni apa? Tastaghni ni maksudnya kalau tuan-tuan tengok di sana ada ta, ada sin, ada ta, rin, nun, ya. Okey. Saya tuliskan ya. Tastaghni. Apa ni nak bagi tuan-tuan tengok? Kan betul kan kalimah tu? Tastaghni kat dalam buku tu kan. Tastaghni itu kalimah tu. Jadi tastaghni ni tuan-tuan, ta ni potong, sin ni pun potong. Jadi gitu. Ta yang pertama tu ialah kamu. Sin yang kedua tu akan.
akan. Maknanya perkataan dia yang sebenar ialah rin, nun, ya, rina. Perkataan sebenar ialah rina ataupun ghaniyun. Ya ghani. Ya ghani itu, ghani itu nama siapa? Nama Allah, Asmaul Husna. Ghaniyun itu kaya. Okey. Jadi maksudnya, ya, hendaklah kamu belajar menerima apa yang kamu dapat daripada Allah. Tastagni, kamu akan jadi kaya. Faham? Di sini kamu, ya, di sini kamu ni, nisa ni akan, ya, akan, ya, going to be, ya, going to be, kamu akan, sin tu, ya, rina tu ialah kekayaan, kamu akan jadi kaya. Maknanya diajar pada kita ni, maknanya belajarlah erti cukup, terimalah apa yang Allah Ta'ala beri dengan sebaiknya, insya-Allah kamu akan jadi kaya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watruk al-hasada. Watruk ini apa? Taroka itu tolak, buang. Ya, taroka. Taroka itu ialah buang. Watruk al-hasad. Al-hasad itu apa? Penyakit hasad. Hasad itu apa? Cemburu, dengki, tak puas hati. Buanglah penyakit cemburu ataupun hasad, dengki dalam diri kamu tu. Tastarih. Tastarih tu apa tadi? Jumpa balik. Ya, tastarih tu apa? Ni sin. Tu saya ulang balik, tunjuk balik macam mana cara ni, tuan-tuan nak tengok. Ni. Ya, tastarih. Tu dia, tastarih. Buang buang sin. Ta ni ialah kamu. Sin ni ialah akan. Ya. Ni tarikh ni apa? Roha. Roha tu maksudnya kamu akan rehat, kamu akan sejahtera, hati kamu akan aman, kamu akan rasa bahagia. Ya, buanglah perasaan cemburu, hasad, dengki dalam diri kamu, insya-Allah hidup kamu akan jadi bahagia. Tak rasa tak selesa tengok gambar orang, kan, tengok orang tengok, oi, kita dah mula dah kan, padahal hidup aman kan. Kalau nak hidup aman ni jangan ada, ya, rasa hasad dengki dengan orang lain. Kemudian wajtanibil haram. Ijtanaba. Apa ijtanaba? Wajtanib khamsan ala khamsin. Apa dia? Ijtinab itu maksudnya jelas janaba, iaitu kamu singkirkan, kamu jauhkan. Ya, wajtanaba, kamu jauhkan al haram, benda-benda yang haram dalam diri kamu. Yang kamu dapat hasil-hasil yang haram, belajar untuk kita mengatakan tidak kepada benda-benda yang haram. Ya, wajtanibil haram tukhlis dinaka, maka agama kamu akan bersih. Maknanya kita nak beribadah kepada Allah senang, kita nak berzikir kepada Allah senang, kita nak faham ilmu Allah senang. Sebab tukhlis dinaka, khalasa ni maksudnya apa? Kita sebut ikhlas kan. Khalasa ni kita sebut sebagai ikhlas, tuan-tuan, tetapi maksud di sini ialah bersih. Mukhlisina lahuddin, suci, bersih. Agama kita tu, kita solat itu dalam keadaan bersih, kita rasa tenteram, kita rasa aman, khusyuk, semuanya datang. Wirid-wirid, zikir-zikir semuanya datang, insya-Allah. Ya, dia punya maksud dia, tuan-tuan, semuanya tercapai kalau kita belajar untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Wa man tarakal ghibah. Wa man taraka, tadi atas ni ada taraka tadi, watruk. Apa dia taraka bawah ni? Iaitu tolak. Wa man tarakal ghibah, barang siapa yang menolak ataupun meninggalkan. Ya, ghibah ni apa? Ghibah tu apa? Okey, ghibah ni kalau tuan-tuan tengok, cuba perhati betul-betul, dia ada perkataan apa yang tersembunyi kat situ. Ghibah tu, apa yang tersembunyi kat situ? Ghibatun, saya tunjuk sini, ghibatun kan. Tuan-tuan, apa yang tersembunyi di sini ialah perkataan ghaibun. Ghaibun, apa itu ghaibun? Ghaibun itu adalah
benda yang orang yang tak ada. Benda yang tak ada maka sebut sebagai ghaibun. Ghibah ni ialah kita bercakap sesuatu tentang orang yang tak ada depan mata kita. Contohnya kita cakap pasal sipolan-sipolan, tapi sipolan tak ada situ. Cakap pasal dia. Cakap pasal benda orang yang tak ada. Faham? Cakap pasal orang yang tak ada, itu namanya ghibah. Ghibah ni dalam bahasa Melayu kita ialah mengumpat. Kita dalam bahasa Melayu kita namanya mengumpat. Ghibah itu nama mengumpat. Apa istilah mengumpat? Mengumpat itu ialah kita bercakap tentang seseorang yang tidak ada. Di situ. Di depan kita tu tidak ada, di situ di depan mata kita tu dia tak ada. Tentang keburukannya, tentang kebaikannya, samalah. Itu cuma di situ nanti dia pecah mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Tapi asal hukumnya ghibah. Ghibah ni ialah bila kita bercakap tentang seseorang yang gaib, tidak ada di depan kita. Maka Allah SWT kata, wa man tarakal ghibah, barang siapa yang meninggalkan ghibah, iaitu perbuatan suka mengumpat orang-orang Islam, mengumpat orang-orang beriman yang ada keliling dia, jiran-jiran dia dan sebagainya, maka apa akan jadi tuan-tuan? Maka bila dia mengamalkan sifat menjauhkan perbuatan itu, zaharat tu apa? Lahu mahabbati, zaharat lahu mahabbati, maka akan terserlahlah, zahir akan terserlahlah untuk dirinya itu kasih sayangku. Maknanya barulah dia belajar berkasih sayang dengan orang. Bila kita kurang mengumpat orang, kita akan rasa sayang dengan orang. Kalau kita asyik mengumpat orang, maknanya nak ada kasih sayang tu susah tuan-tuan. Macam kita lah, kalau kita asyik cakap pasal orang tu, macam mana kita nak sayang dia, betul tak? Sebab kita tu jadi maknanya kurang kita bercakap pasal orang, maka makin suburlah kasih sayang dalam jiwa kita tuan-tuan, ya, insya-Allah. Kemudian seterusnya, wa man i'tazalan nas salima minhum, wa man i'tazalan, iaitu i'tizal. I'tazala, apa dia i'tazala? I'tazala itu ialah dalam bahasa Arabnya, i'tazal itu ialah menjauh, memencil. Barang siapa menjauh ataupun mengasing, memencilkan diri, termasuklah tu. Okey, an-nas, nas ni ialah manusia banyak, kebanyakan manusia, kebanyakan. Kebanyakan ni maknanya orang tak beriman, orang yang apa. Dalam kitab ini menunjukkan bahawa makna atazalan nas itu ialah difokuskan lebih kepada orang-orang yang kebanyakan. Maknanya tak ada iman yang kuat, tak ada ilmu yang hebat, tidak ada amalan yang istiqamah dan sebagainya. Mana-mana selain daripada itulah golongan-golongan ni. Sebab kita ni memang dalam hadis Nabi memang suruh kita bercampur dengan orang baik. Okey, memang Nabi suruh kita bercampur dengan orang yang baik-baik. Maknanya barang siapa yang mengasingkan diri dia daripada berkawan dengan orang kebanyakan yang dia tak boleh tahu sama ada iman dia macam mana, dia punya amalan macam mana, dia punya apa semua macam mana, kita campur kebanyakan macam itu kan, tak tahu jenis hati dia macam mana kan. Ya, salima minhum, maka kamu akan selamat daripada mereka. Faham tak? Maknanya kalau kita nak bercampur dalam Islam, campurlah dengan orang yang beriman kepada Allah. InsyaAllah kita akan kenal mereka, kita akan tiru mereka, kita akan mencontohi mereka dan sebagainya. Tapi kalau kita kawan banyak dengan orang-orang yang kita tak tahu dia punya level iman dia, kadang-kadang dia datang dengan kita kan cerita hasad dengki, buruk sana buruk sini, kita yang duduk tengah-tengah pun tak tahu nak menyokong sana ke, nak menyokong sini, nak salah cakap. Penyedahnya orang pun benci kita sama. Itu maksud dia. Ya, maksud dia ialah berhati-hati, memencilkan diri dengan manusia itu boleh menyelamatkan kita daripada bencana mereka. Sebab tu akhir zaman Nabi kata ramai orang beriman akan memencilkan diri dia. Bila terlampau banyak maksiat, orang beriman ni akan memencilkan diri. Sebab dia tahu, bila dia munculkan diri dia tak ada guna. Bahkan orang akan benci dengan dia sama. Jadi maknanya kalau nak selamat dengan cara tu, maka kita
Kena jagalah diri kita ni daripada selalu dengan orang-orang yang kurang dia punya tahap iman dan sebagainya. Wa man qalla kalamuhu, wa man qalla ni apa? Qalil tu apa? Qalil tu sikit, kathir banyak, qalil sikit. Wa man qalla, barang siapa yang sedikit, kalamuhu, perkataannya, percakapannya sedikit, kamula aqluhu, kamil tu apa? Ada orang nama kamil apa kamil? Al yauma akmaltu lakum, kamal. Apa kamal? Kamal itu ialah sempurna. Sempurnalah akalnya. Barang siapa yang sedikit sekali bercakap, barang siapa mempersedikitkan percakapannya, maka menunjukkan akalnya ataupun kebijakannya yang sempurna. Okey. Wa man radhiya bil qalil, dan barang siapa yang redha dengan sesuatu yang sedikit, faqad wathiqa billahi ta'ala. Apa dia? Siapa yang redha dengan yang sedikit, maka sesungguhnya wathiqa ni apa? Wathiqa ni maksudnya ialah dia punya iman dia teguh dengan Allah SWT. Barang siapa yang redha dengan pemberian Allah yang sedikit kepada dia tu, dia redha. Maknanya dia yakin dengan segala janji-janji Allah kepada dia. Maknanya macam tu. Jangan terima yang banyak saja, yang sedikit pun kena terima juga tuan-tuan kan. Jadi maknanya syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian ya ibnu Adam, wahai anak Adam, anta bima ta'lamu la ta'mal. Anta bima ta'lamu la ta'mal. Anta bima ta'lam la ta'mal. Kamu dengan sesuatu yang kamu tahu, kamu tidak mengamalkan. Wahai anak Adam, anta bima ta'lam la ta'mal. Kamu sesuatu tu kamu tahu, tapi kamu la ta'mal. La ta'mal ni maksudnya kamu tidak beramal. Kamu tidak beramal. Fa kaifa tatlubu ilma ma la ta'mal. Bagaimanakah kamu menuntut sesuatu ilmu? Kaifa tatlubu, talaba ni maksudnya ialah tuntut. Tuntut ilma ma la ta'mal, sedangkan kamu tidak mengamalkan. Macam mana dia kata, Allah Ta'ala kata kamu dah ada ilmu pun kamu tak beramal. Macam mana kamu tuntut lagi sesuatu benda yang kamu tak amal? Hari-hari kamu tuntut, sedangkan kamu simpan tak amal pun. Kamu tuntut aja, kamu tidak mengamalkan. Maksudnya macam itulah. Maksudnya kita menuntut, leka menuntut, tetapi kita tidak mengamalkan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ta'malu fid dunya, kamu beramal di dunia ini, ka'annaka la tamutu ghadan. Boleh faham kan? Seolah-olah engkau tidak mati esok. Kamu beramal untuk dunia kamu, kamu beramal di dunia ini seolah-olah kamu hidup besok. La tamuta ghadan, seolah-olah kamu tidak mati esok. Maksudnya begitulah. Kamu beramal di dunia ini seolah-olah kamu tidak mati esok. Maksudnya hidup besok lah. La tamut itu maksudnya mati sebenarnya, tapi dalam terjemahan buku ni, kalau tuan-tuan tengok situ, dia kata seolah-olah kamu hidup besok. Tapi dalam ni tak ada perkataan hayyun. Mana ada hayyun? Hayyun tu hidup. Tak ada. Dia kata sini la tamut. Tamut tu maksudnya tidak mati esok. Maknanya Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, kamu beramal untuk di dunia ni seolah-olah kamu tak mati esok. Maknanya kita semayang, kita berwirid, kita pun ni seolah-olah kita biasa je. Esok masih ada pada kita. Betul tak? Besok boleh semayang lagi, sekejap lagi boleh semayang lagi. Betul tak? Kita nak berwirid, tak apalah, besok boleh ada lagi kan? Tak ada, hari ni tak dapat 100 kali pun tak apa, besok boleh buat, lusa boleh buat. Itu maksud dia. Kamu beramal di dunia ini seolah-olah kamu tidak mati esok. Wa tajma'ul mal, tetapi bila kamu kumpulkan harta, wa tajma'u mal. Mal itu apa? Baitul mal. Mal itu ialah harta. Ka'annaka mukhalladun abadan.
Seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Oh, kalau dalam bab harta tak pernah cukup. Seolah-olah kamu ni hidup sepanjang zaman. Ya, sepanjang zaman kita rasa kita ni ada kat dunia ni. Betul tak? Maknanya kita perlu kumpulkan duit banyak sangat. Kan? Seolah-olah kita akan kemarau. Ya, akan kemarau, akan berlakulah kemarau harta ni. Kita nak simpan tu sampai orang kata bila ada kemarau harta tu kita rasa kita selamatlah. Seolah-olah kita ni hidup berpanjangan. Maksudnya macam itulah, ya. Wa tajma'ul mal ka'annaka mukhalladun abadan. Kemudian Allah Taala berfirman, ya dunyaya, wahai duniaku, ya dunyaya, ihrimi, haram, ihrimi, ya haramkanlah, ya haramkan al-haris alaika, orang yang jaga kamu. Wahai dunia, dia kata, wahai duniaku, haramkan kepada orang yang asyik jaga kamu. Haramkan maknanya jangan bagi senang orang yang jaga kamu ni. Jangan bagi dia, maknanya dia akan cari, dia tak pernah rasa cukup. Ya, dia akan sentiasa nak cari aja, tak pernah rasa cukup, tuan-tuan. Kalau kita ni, kalau kita fikir-fikir balik, ya, dapat 10,000 kita boleh pergi umrah ribu Mekah. Ada orang sudah ada 1 bilion dalam bank pun dia tak teringat nak pergi Mekah. Macam itulah, dia akan sentiasa cari. Tuan-tuan, dia tak pernah rasa cukup, tuan-tuan. Contoh begitulah, ya. Jadi maksudnya seakan-akan macam itulah. Okey. Kemudian, ya, wabtaghi zahid fika, dan datangilah orang yang zuhud terhadap kamu. Zuhud ni apa? Az-zahid, orang yang tidak memandang kamu, tidak memandang, tidak beramal untuk dunia, tidak beribadat untuk dunia, tidak buat sesuatu benda untuk dunia, tapi datangilah. Allah Taala perintahkan dunia supaya datang kepada orang ini. Datang kepada orang ini. Wa kuni hulwatun fi ainin, dan jadikanlah diri kamu tu hulwah. Helwa tu apa? Helwa tu ialah manis. Jadikanlah diri kamu tu manis, semanis-manisnya, fi ainin nazirin, pada setiap mata yang sentiasa melihat keindahan kamu. Maksudnya sentiasa nak melihat dunia, ya, tengok, ya, pangkat, kedudukan dunia, segala kesenangan ini, semakin dilihat semakin cantik, semakin manis, rasa tak nak matilah. Kan? Rasa tak nak matilah, tak nak tinggalkan dunia ni lah. Sayang tinggal dunia ni, kan? Sayang. Jadi macam itulah maksudnya. Itu terjemahan dengan secara harfiah lah, iaitu dengan satu perkataan, ya, yang saya bawakan kepada tuan-tuan. Jadi pelajaran dia yang boleh kita ambil pada malam ni, yang pertama ialah dalam kitab tu muka surat 21, anjuran untuk bersifat qanaah. Ya, anjuran untuk kita bersifat qanaah, supaya kita ni merasa cukup dengan apa yang ada. Allah menyuruh kita bersifat qanaah. Qanaah maksudnya merasa cukup dengan apa yang kita ada. Sebenarnya apa yang kita ada tu maksudnya apa? Maknanya bukan kata tak berusaha, tidak. Itu lain maksud dia tu. Kan? Cukup dengan apa yang kita ada ni, maknanya apa yang kita ada sekarang ni, kita rasa cukuplah dengan apa yang kita ada. Jaga yang kita ada ni. Jaga. Yang tak ada tu belum tentu lagi kita dapat lagi. Jaga yang kita ada ni. Hari ni nikmat sehat yang kita ada, kita jagalah nikmat sehat tu baik-baik. Ya, hari ni kita ada rumah, jagalah rumah kita baik-baik, bersihkan elok-elok. Kalau kita ada apa yang kita ada, keluarga dan sebagainya, jagalah elok-elok, tuan-tuan. Jangan kita sibuklah nak ya, kita nak orang kata kita tak cukup dengan apa, tak nak bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi maksudnya gitu, bukan kata tidak berusaha, tuan-tuan, ya. Bukan kata tu lain maksud dia. Okey. Kemudian yang keduanya ialah anjuran untuk kita menjauhi sifat berhasad dengki. Ya, hasad dengki, tuan-tuan. Hasad dengki ni, ya, hampir sama artinya dengan iri hati. Iri artinya cemburu melihat kelebihan orang lain. Kelebihan dimaksudkan mungkin berupa-rupa paras atau bentuk tubuh badan, mungkin berbentuk jawatan yang disandang, mungkin kerana harta yang dimiliki dan lain-lainnya. Kalau sekadar iri ataupun cemburu tidak ada apa-apa. Tetapi kalau rasa cemburu itu sudah disertai dengan tindakan nyata,
Sampai dia buat apa tuan-tuan? Muka surat 22 ya. Sampai apa dia buat? Sampai dia pergi berdukun. Sampai dia pergi berdukun tuan-tuan. Dia punya cemburu, dia punya marah tu sampai dia pergi berdukun. Dia sabotage orang punya. Itu dah sampai tahap dah, orang kata dah membuak-buak lah nama tu. Ya, dia dah membuak-buak lah tu tuan-tuan kan. Maka kena banyak berdoa kepada Allah ya. Kena banyaklah kita berdoa kepada Allah supaya tidak ada dalam jiwa-jiwa kita ni cemburu kepada kelebihan yang ada, yang orang lain ada. Tetapi biarlah cemburu dalam bab agama. Ibadah orang lebih kita cemburu. Orang sembahyang 2 rakaat kita cemburu, kita nak sembahyang ompek. Tak apa. Kan maksudnya cemburu dalam bab-bab yang menguntungkan. Orang pandai baca Quran, kita nak jadi lebih pandai baca Quran daripada dia. Orang tu suara yang sedap, merdu, kita nak jadi merdu lebih lagi pada suara dia. Maknanya itu benda-benda yang bawa kepada kebaikan. Tapi kalau cemburu tuan-tuan, tukar kereta, tukar rim, rim kereta tukar, tuan-tuan cemburu ya. Apa pula kopiah baru, kan tengok cemburu, itu tak ada lah kan. Itu mengepet nama tuan-tuan kan. Itu cemburu yang tak bawa apa-apa. Disantau pula lagi-lagilah parah ya. Orang pakai telokong baru pun disantau macam mana kan. Jadi macam mana kan. Jadi nak elak cemburu ni, itu je. Kita pun kena jaga diri kita, jangan buat orang cemburu dengan kita. Dah ada boli baru tu, jangan ditayang-tayang jauh manjang. Dia membangkitkan orang punya ghirah. Ghirah ni apa? Perasaan mau tu. Orang tu dia dah ada perasaan tu. Kan Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Memang Allah bagi manusia ni ada syahwat dia tu ya, pada emas, pada permata, pada wanita, pada perhiasan, pada, memang Tuhan dah bagi. Yang kita bangkitkan lagi tu nak buat apa kan. Kita dah ada tu, cukup-cukup lah kan. Tak apalah, yang Allah Ta'ala bagi ya. Buat muka tu jangan tunjuk bona macam nak menunjuk lah kan. Jadi makna tuan-tuan kan tu lah. Okey, maksudnya macam tu. Jangan bangkitkan orang punya ni kan. Jangan buat orang berdosa pasal kita ya. Okey, kemudian kalau kita dengki atau berbuat khianat kepada orang lain, maka dosanya besar. Nanti di padang mahsyar amal kebaikan kita diambil dan diberikan kepada orang yang kita khianati itu. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud hasad itu memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Faham tu maksudnya? Hasad dongki kita ni tuan-tuan akan memakan, akan merosakkan kita punya simpanan amal-amal kebaikan kita. Kita dah buat banyak-banyak tuan-tuan, terbakar amalan kita tu, hangui. Tuan bayangkan kalau tuan-tuan simpan barang dalam store lah tuan-tuan, tuan-tuan rasa-rasa selalu terfikir kat kepala kita apa? Anak-anak yang ada tak? Kalau kita simpan barang dalam store tuan-tuan, biasa kita fikir anak-anak yang ada tidak? Tuan-tuan, ini kayu api terbakar tuan-tuan. Bayangkan Nabi kata dibakar hangui, rusak amalan kita kalau kita ada hasad dengki dengan orang. Jangan buat main ya. Hasad dengki ni berpanjangan tuan-tuan ya. Kadang kedongki dengan orang, kita burukkan orang, jangan buat main kan. Jadi ratu pula kita pergi berubat lagi, kita pergi lagi jadi itu lagi teruk ya. Kemudian dalam hadis di atas Allah SWT menyuruh kita meninggalkan sifat hasad supaya hati kita tenang dan tenteram. Orang yang selalu iri dan dengki kepada orang lain sentiasa panas hatinya, terkadang sampai menyebabkan tekanan darahnya naik. Kena darah tinggi pula tuan-tuan. Tengok Facebook, tak boleh tengok Facebook, jangan tengok. Tuan-tuan tengok orang bercuti, tengok dia pergi dekat Krabi, tuan-tuan dah pergi Krabi 7 kali. Dia baru sekali pergi, tuan-tuan dah marah pula. Alah. Dah marah dia. Jadi dia santau lah dia orang tu kan. Tu tak boleh tengok, jangan tengok. Darah tingginya naik. Darah tinggi naik tuan-tuan. Tengok orang makan makan KFC, darah tinggi naik. Dia bukan beliau makan, orang makan darah tinggi dia naik. Maknanya cemburu lah tu ya, maksudnya cemburu lah. Dia lihat jirannya membeli motosikal, panas hatinya dan kambuh darah tingginya sehingga masuk hospital. 3 hari bermalam di hospital. Buku ni tambah-tambah je ni. Dan macam orang ingat dan pula yang ceramah benda macam ni. Ini buku ni pun nak menjahannamkan saya juga ni. Tak, maksudnya orang yang menulis ni, yang mentafsirkan ni, yang menterjemah ni, yang syarah ni Syahrin bin Jasah ni kan. Imam Ghazali punya hadis tu, bukan main, sedap betul.
Saya kata zaman Imam Ghazali ada motor ke? Tiba-tiba semua motosikal ni macam mana? Kalau ada unta ya boleh tahan lagi kan. Pesan Allah seterusnya dalam hadis di atas, dan jauhilah perbuatan haram supaya agamamu menjadi bersih, dan sesiapa meninggalkan perbuatan mengumpat, lahirlah pada dirinya kasih sayangku. Sesiapa yang menjauhkan mengasingkan diri daripada manusia, maka dia akan selamat daripada mereka. Itu dia. Okey. Kemudian yang ketiganya, pelajarannya ialah ilmu yang dimiliki mestilah diamalkan. Itu dia. Ilmu yang kita dapat tuan-tuan, sikit-sikit pun dia amalkan. Macam-macam doa tuan-tuan yang kita boleh amalkan tuan-tuan dalam hidup kita ni. Pertama sekali tuan-tuan, Nabi SAW ya ajar kita, ma yamna'u ahadukum idza asura alaihi. Ini tak ada dalam buku. Ini tak ada tuan-tuan. Dia kata tak ada dalam buku tu. Maknanya saya ni buat research ataupun buat apa dulu homework sebelum saya mengajar tuan-tuan. Tu kadang-kadang orang tanya, ustaz, kenapa ustaz punya ceramah lain sikit? Ya, kata bukan lain sikit, pasal kita buat homework. Ya, jangan tuan jangan ingat ceramah pakai balon ya, tak ada. Kan biasa kalau tak ada persediaan tuan-tuan lain. Dia ni kita kena ni, ya. Jadi bukan buku tu membosankan. Sebenarnya penyampaian, tak ada persediaan dia bosan. Ya, buku yang tuan-tuan belajar tu, apa nama kitab tu? Yang apa tu? Yang hijau tu. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i punya apa nama tu? Fiqh manhaji kan. Fiqh manhaji, semua orang kata bosan. Saya ngajar orang kampung fiqh manhaji tu. Orang kampung tu kat Longgeng tu, bukan sini. Apa bersusun tuan-tuan, lagi ramai pada jemaah ni lagi. Lagi ramai tuan-tuan, bukan nak kata apa sebab Longgeng, sebab tu tuan-tuan tengok jauh tak nampak kan. Tapi lagi ramai daripada ni lagi tuan-tuan. Dapur semua bukan kata apa. Pada kitab tu semua orang takut nak ngajar tu dah. Fiqh manhaji ni orang kata bosan kan. Bosan. Habis kita ngajar ya tuan-tuan. Ngajar. Okey, sebab itu saya kata tadi, kita kena buat homework. Ya, kita kena buat homework apa benda-bendanya kan, baru kita boleh ni. Okey, dalam kisah ni saya nak bagi tahu dalam hadis Nabi lah, ma yamna'u ahadukum, orang yang susah rezeki dia, sempit sangat rezeki dia, susah. Asura. Ya, bukan Asyura. Asura ni apa? Asyura tu bubur Asyura. Asura ni lain tuan-tuan. Dia tu sebab sebutan tu kena betul. Asyura dengan Asura. Asyura tu ya tuan-tuan, bakal Asyura tu ya rezeki melimpah-limpah. Sebab tuan-tuan yang buat bubur Asyura ni pun rezeki mesti ada. Yang makan pun tuan-tuan insya-Allah rezeki melimpah-limpah tuan-tuan, pasal dia bubur Asyura. Ya, konyang dalam tu semua mewah dengan daging, dengan apa semua ya, macam-macam kan. Asyura, hari Asyura, hari ke-10 dan sebagainya, pahala banyak kan. Asura lain. Asura tu susah, sempit ya. Susah, sempit ya. Nabi SAW kata, barang siapa yang ma yamna'u ahadukum idza asura, apakah yang menghalang seseorang daripada kamu apabila sempit rezekinya, amru ma'isyatihi, maknanya nafkah dia pergi kerja tak dapat duit, dia pergi jadi ini tak dapat, maknanya rezekinya tertahan-tahan. Rupa Nabi tolong kita, Nabi ajar kita, rupanya ada orang jenis macam ni ya, ada tuan-tuan. Nabi kata apa ya, iaitu apakah yang menghalang orang ini daripada membaca setiap kali pada orang yang rezekinya sempit, setiap kali nak keluar rumah Nabi ajar doa Bismillahi ala nafsi, dengan nama Allah untuk diriku. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Baca bismillah untuk diri kita, untuk harta kita, dan untuk agama kita. Tu Nabi suruh ya, nak keluar rumah pada orang yang rezekinya sempit, nak keluar rumah tu bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Tu ya, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Senang kan bismillah, ingat kan? Ala nafsi ya, nafsi nun sin ya tu. Nafsi wa mali tu, nafsi wa mali. Mal itu harta, li itu hartaku.
Bismillah untuk diriku, untuk hartaku, ya, wadini, dan untuk agamaku, wadini. Bismillahi ala nafsi. Tu Nabi SAW suruh kita amalkan, ya. Bila keluar pada rumah, wiridlah, kan. Jadikanlah amalan, kan. Jadi tuan-tuan, itu dia. Kemudian yang terakhir sekali untuk malam ni, yang terakhir kan, orang yang sibuk belum akhir lagi, kan. Ilmu kena amal. Yang tu saya tadi, ilmu kena amal, tuan-tuan, ya. Kalau ilmu tak amal, susah. Susah bukan apa, susah nak lekat, ya. Susah nak lekat, tuan. Keberkahan tu susah nak dapat. Dia ilmu ni, ilmu agama ni, kalau kita amalkan tu lagi berkah. Okey. Kemudian orang yang sibuk mengumpul harta, ya, Allah Ta'ala melaknat juga orang yang sibuk mengumpul harta, tuan-tuan, ya, iaitu apa tanda-tanda seseorang sudah sampai ke peringkat terlalu gairah atau tamak. Tandanya ialah apabila dia sudah mengabaikan kewajipannya disebabkan kesibukan mencari harta, apabila dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, apabila dia terlalu kedekut dan tidak mengeluarkan zakatnya. Orang yang selalu cinta kepada harta tidak takut menipu atau mencuri untuk mendapatkan harta. Tengok, ya, kalau dah terlampau taksub kepada harta, tuan-tuan, dia sanggup buat apa saja untuk dapatkan harta. Macam kita lah, tuan-tuan, kan. Orang punya contohlah, orang tu allowance 100 je. Jadi ketua dalam kampung ni allowance 100. Tuan-tuan, nak rebut ke? Saya tanya tuan-tuan, nak rebut ke? Nak buat apa? Bersomak kepala, tuan-tuan, tak? Biarlah kau, tuan. Kau tanggung beban orang kampung lagi. Orang kampung berdosa. Sampai kan Rasulullah kata apa? Kalau lembu mati dalam kampung pun kena tanya. Kucing kena jelek dalam kampung pun kena tanya. Tuan-tuan, jangan buat main, tuan-tuan. Saya rumah saya malam tadi, rumah pun dah marah dengan saya. Itu hari saya pergi Kuala Lumpur, saya bawa balik burung. Burung, tuan-tuan, terberak-berak dalam kereta tu. Masalah apa, tuan-tuan? Dia tak boleh terbang. Saya di tengah jalan, tengok burung tu terlompet. Saya kata, kenapa lah ni? Selalu burung dengan nampak saya, daripada jauh dia dah terbang. Ini tak melompet-lompet kat kaki saya. Saya pun ambil lah, masuk dalam poket. Masuk dalam poket, bawa semayang. Ya kan, dah mati dalam poket tu. Rupa hidup lagi. Masuk dalam kereta, tuan-tuan. Kan? Itu orang rumah mungut. Apa binatang mau masuk dalam kereta tu? Alah, dia lopeh lah. Kena makan dia anjing, saya tak tahu lah apa. Malam tadi lepas ceramah kat Sega, balik Sega pula, dah golap Sega, tuan. Tiba-tiba anak kucing lah. Tuan, tengah jalan. Kan? Selisih tu, mengelak saya. Apa anak kucing ni? Kata-kata. Dah separuh jalan, tuan, lebih kurang dalam dah 300 meter dah. Terfikir pula, Kang, orang kereta belakang pula melenyek dah. Berdosa lah aku, Kang. Berhenti lah, tuan-tuan, seorang dalam kolam tu. Patah balik, tuan-tuan, pergi cari kucing tu. Dah dipogang mencakar pula tu. Saya kata lain macam kucing ni, tuan, kan. Tuan tak tahulah, saya kata macam mana. Bukan apa, pasal fikir Rasulullah kata macam itulah. Dia takut dengan hadis Nabi ni, benda yang boleh kita selamatkan. Besok kau dah besar, kau pergilah mana-mana, kan. Lopeh lah. Ya, macam itulah, tuan-tuan, kan. Ibarat macam itulah. Sampai kan Nabi kata, takutlah kamu dengan tanggungjawab amanah jadi pemimpin ni. Sampaikan kambing kalau mati, jenazahnya tidak diuruskan. Kambing mati, tuan-tuan, jenazahnya, mana bangkai kambing tu tidak diuruskan, akan disoal pada pemimpin tu. Tak bayang? Borek tak? RM1. Tak payahlah. Elok dia duduk jadi penceramah, tuan-tuan, duduk rumah goyang kaki. Elok, tuan-tuan, tak payah ditanggungjawabkan. Itu tak apa, dah ni ada orang lain aja sonang, kepala tak serabut, tuan-tuan, kan. Maksudnya amanah tu besar. Jangan kita duduk. Tapi orang yang tamak harta dia lain. 100 itu, tuan-tuan, pada dia umat besar ni, kan. Umat besar ni, kan, dia ya, tuan-tuan, dia apa semua. Itu maksudnya kadang-kadang ada separuh orang macam tu, ya. Tu. Kemudian dunia, menjauh daripada orang yang tamak. Wahai saudara, percayalah bahawa rezeki sudah diatur dan ditentukan oleh Allah. Oleh itu tidak ada gunanya terlalu gairah atau bertungkus lumus untuk mendapatkan harta. Ada orang yang bertungkus lumus siang dan malam sehingga mengabaikan hal diri sendiri, hak keluarga, tanggungjawab kepada Allah, tetapi nampaknya dia tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya Allah SWT telah memberikan arahan kepada dunia supaya menjauh daripada orang yang tamak dan sebaliknya mendekat kepada orang yang zuhud. Jadi maknanya gitu, tuan-tuan, ya. Jadi
Kadang-kadang saya pelik tuan-tuan kan. Saya dulu Tan Sri Rashid Hussein kan. Rashid Hussein tuan-tuan kan, dulu masa dia buat masjid Seman Dua dulu, sempatlah jumpa dia. Dia turun dalam kereta tu, wah kereta mewah lah datang. Dia keluar kereta. Oh apa dia ni? Dia macam tak terurus lah. Zip tak tutup. Saya kata sepanjang saya niha susah niha pun zip tak pernah tak tutup. Dia kayu mak ambil jutawan boleh bina masjid tuan-tuan, zip tak tutup. Macam mana? Contohnya tu lah, punya dia tak ada, heran lah. Apa dia? Okey ke tu ustaz ni buat ni? Okey ke? Apa semua? Tak ada kisah. Kita ingatkan dia particular kan, very strict lah kan. Oh ni detail. Tak tahu. Tak apa ustaz, ni mak saya semua, tak apalah kan, apa semua. Okey kan. Maknanya tuan kan, lagi banyak dia bagi, dapat pula buat yang suruh yang masjid baru kan. Dapat lah buat lagi kan. Kalau itu ibu dengan cerita itu, dia nak buat lagi beberapa tempat lagi. Buat lagi tuan-tuan, buat lagi. Tu dia tanggung sendiri tu tuan-tuan. Dia bukan dia minta duit kerajaan negeri, tak tahu. Kan duit apa? Dia sendiri. Tu duit dia sendiri tuan-tuan. Dia buat sendiri. Bayangkanlah dengan seni beno arkitek dia, semua dia sendiri bayar. Bayang macam mana. Jadi itu saya kata khabar tadi. Maksudnya macam mana keadaannya. Wah, orang ni relax, tapi insya-Allah selalu datang masjid, solat, selalu bagi sedekah. Alhamdulillah tuan-tuan kan. Rupanya kadang-kadang kita tengok apa rahsianya. Kan, jadi kadang-kadang tengok orang-orang yang senang-senang ni, Syed Mohtar Al-Bukhari juga tengok. Kalau masa saya Kuala Lumpur dulu, tuition anak-anak Melayu ni, anak-anak apa semua dia bayar tuan, yang ada semua. Bukan nak kata apa. Maksudnya nak bagi tahu, memanglah sepanjang saya kenal tuan, banyak orang-orang yang senang dimurah-murahkan rezeki ni, masya-Allah. Kan? Tapi ada seorang ada saya jumpa juga, kayu gaji kan, duduk seorang. Kita tahu gaji dia besar, kan, duduk kan. Lepas tu ada kawan tu, dia sedara dengan orang ni. Dia pasal dia tahu kan, sedara. Dia bahan lah pasal kadang WSP. WSP ni yang dapat 10,000 ni kan. 10,000 macam mana ni ustaz, apa semua. Dia tengok, dia nak tengok reaksi orang tu kan. Orang tu duduk kan, duduk kami kaki tu topang lah kan, duduk kayu sonang kan. Sesekali balik kampung kan, kaki bersilang kaki dia tuan, relax, tak ada campur tu. Saya balik ceramah kan, kita pun borak lah. Borak tentang kita apa. Ustaz, kalau 10,000 ni macam mana ustaz? Untunglah kalau orang ada duit ni. Ustaz berapa kalau duit SP ustaz? Saya tak ada lah banyak. Mungkin 1,000 je kot. Saya kerja pun tak lama semua. 1,000 apa semua. Agaknya abang kita depan tu, dia pun saja saudara dia. Agaknya abang kita depan tu agaknya mau kurang-kurang ni 6 juta ke duit SP tu. Kan? Dia pun duduk kan. Tiba-tiba dia macam perasan orang mengapa dia lah kan. Orang apa dia, kalau dia pandang apa, dia macam marah. Apa kau bak? Tak apa semua. Tak, kau bak tadi agaknya Bang Long ni lagilah kalau SP agaknya 6 juta. Kau mandai-mandai 6 juta tu. Kau ingat apa semua? Kau nak beli dia ke? Kenapa? Tak ada 6 juta tu, lebih. Saya tak boleh tahan. Marah orang korban 6 juta. Rupanya lebih. Saya tengok, ya Allah, saya kata dahsyat kan. Macam kita dulu kan 6 juta, insya-Allah, alhamdulillah lah. Mungkin ada lah sikit-sikit tu kan. Tak ada. Apa? Kau korban? 6 juta lebih. Saya pun tengok anda. Jadi tuan-tuan kan, jadi maksudnya itulah kan. Maksud saya tu mungkin ada separuh orang ni macam tu. Kita tak boleh nak kata apa, tapi kita doa yang baik-baik lah untuk dia orang ni tuan-tuan kan. Kita doa yang baik-baik. Mudah-mudahan mana tahulah, mungkin masuk dia kerja tu kepala dia banyak fikir kan. Besok dia dah pencen, besok manalah tahu tuan-tuan kan. Dia mau bagi-bagi, manalah kita tahu kan. Setiap orang ni ada dia punya perancangan masing-masing kan, kita tak tahu kan. Jadi maksud saya nak cerita ni pasal apa? Kelakar cara dia tu. Saya pun tergolak. Kita nak makan pun tengok tergolak kita. Tergolak. Semua kata, rupa ingat serius betul muka tuan. Ingat dia marah betul kita membahan dia. Rupa apa tu? Lebih. Ya gaji kalau satu bulan dah 70,000, 50,000, 70,000 tuan. Berapa? Dia punya kena USP kita tak tahu lah kan. Dia pada muda, terbayang macam mana. Jadi mudah-mudahan lah ya Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada kita semua tuan-tuan. Jadi ada apa-apa soalan setakat ni?
Ada apa soalan? Cikgu? Okey. Ini soalan berhubung dengan tajuk lah Ustaz pernah mengatakan orang belajar di BJ. Dan saya ada kena-mena je kepada hari ini. Dua sikit curang dan kurang. Iaitu kita dalam BJ tu kita bersedekah atau menerima barang-barang yang kita pakai bagi kita. Dan yang hari ini sabar tak ada rezeki kita. Kita pernah mengalami hilang sifat kat masjid. Tak baik banget. Jadi bila hilang tu buat saya tak payah kita buku atau bayar. Kita bersedekah je, ingat sedekah je lah. Ya? Bila kita sedekahkan pakaian kepada kita tu, kita kata orang win-win lah, menang-menang. Kita menang sebab mungkin kita jangan bersedekah, ya? Dari sifat itu disedekahkan. Orang yang itu pun menang juga sebab dapat sifat, kan? Tapi kesalahan dia dengan Allah, Allah saja yang tahu. Itu menang, itu kerja Allah. Okay? Antara kita dengan dia win-win. Tapi baru ini saya pun hilang sifat. Tapi saya tak dapat nak bersedekah macam tu. Sebab sifat saya dah sebelah saja. Habis tu? Mana bagi sebelah tu? Di sebelah. Sebab dia tak sifat dia sebelah saya. Kan? Dah tak dapat. Saya tak pernah. Itu misteri kampung pisang bersiri-siri tu. Sebab dia ambil sebelah aja. Dan ini saya anggap bukan win-win, loss-loss. Loss-loss. Sebab saya dah buat sedekah sebab sebelah aja. Dan dia pula tentu tak boleh gunakan sifat tu. Sifat dia pun semua sebelah. Jadi bila loss-loss dia fikir mungkin apa nak mengatakan bagi saya. Mungkin ada kesilapan saya nak kesimpulan. Apa boleh buat saya sini? Sama. Jadi tak? Apa tak dapat nak sedekah? Tak dapat nak. Dah hilang. Kalau dia nak buat sedekah, kalau dia ambil dulu, saya buat sedekah. Saya buat sedekah lah. Tapi sebelah. Payah nak jawab. Tengok nama itulah kan. Itu kalau kata dah terpulang pada niat dah. Setiap amalan kita bergantung kepada niat kita lah. Walaupun sebelah, tak tahu kita apa dia buat dengan sebelah tu. Kan mungkin dia betul-betul perlu sebelah, mungkin orang tu kaki dia sebelah je kok. Kita tak tahu kan. Jadi bergantung pada niat masing-masing lah. Kan jadi mudah-mudahan apa yang hilang tu, kalau kita ni kalau barang hilang biasanya Allahumma ajurni fi musibati. Nabi kata walaupun selipar putus, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab selipar putus pun musibah juga. Orang nak jumpa kita, contohnya lah separuh jalan orang tu cancel, tu musibah tu. Baca Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ataupun Allahumma ajurni fi musibati. Berilah ganjaran ke atas musibah yang menimpa aku ni. InsyaAllah pahalanya ada tuan-tuan. Pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi saya cukup setakat tu. Ampun dan maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.